Okay, now recording kan. So okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita terus Waalaikumsalam so kalau warahmatullahi you all wabarakatuh. ada soalan dan sebagainya, boleh teruslah nak tanya atau boleh interrupt, tak apa. So alhamdulillah kita dapat teruskan perbincangan kita tentang pada malam ni kita tengok pada proses pembinaan instrumen secara sepintas lalu. Okay, selepas tu kita berbincang, so hopefully dalam besok lusa kita akan boleh terus kepada statistik dan analisis. Saya akan intro balik macam mana aplikasi SPSS. So beberapa perkara yang saya just nak refresh balik. Okay, so seterusnya kalau kita tengok semalam kita dah bincang sekali lalu tentang beberapa perkara, especially on the skala pengukuran. Okay, skala pengukuran di mana kita tengok kita ada yang kita sebut 4 jenis skala pengukuran. Sebab apa? Bila kita nak membina instrumen dan sebagainya, ataupun untuk kita buat kajian, ataupun untuk kita run analisis statistik, perkara yang pertama adalah kita kena faham tentang jenis-jenis skala pengukuran yang kita guna. Okay. So di antara skala pengukuran yang ada adalah yang kita sebut, yang pertama adalah nominals, yang kedua yang kita sebut adalah ordinals, ataupun yang ketiga sela ataupun intervals, dan yang keempat adalah skala yang kita sebut skala nisbah ataupun ratio. Okay, di mana kalau kita lihat skala-skala ini adalah dia tersusun mengikut hierarki daripada skala yang paling rendah ke skala yang paling tinggi, iaitu daripada nominal, ordinal, sela dan nisbah. So bila kita nak buat instrumen, maka skala-skala ini kita kena jelas. Sebagai contoh kalau kita tengok skala nominal, iaitu skala yang kita nominal ni dia rephrase kepada nama, iaitu kita memberi nama kepada sesuatu pun boleh ubah. Okey, contohnya lelaki perempuan, Melayu, Cina, India, okey, bangsa, ataupun mungkin warna hitam, putih, merah, biru, bandar, luar bandar, pinggir bandar dan sebagainya. So itu adalah contoh-contoh yang kita sebut skala nominal. Okay. So yang seterusnya adalah berkaitan dengan skala ordinals, iaitu yang lebih tinggi daripada skala nominal, yang mana yang kita tengok dia mempunyai peringkat atau order yang daripada susunannya. Contohnya kita kata kita ukur tinggi, sederhana, rendah, ataupun items yang kita buat yang kita kata contohnya sangat baik, baik, tidak pasti, ataupun tidak baik, ataupun sangat tidak baik. Okay, so 1, 2, 3, 4, 5 yang kita labelkan tu, kalau biasanya kita menjawab inventory ataupun soal selidik, maka itu adalah di bawah skala ordinal lah. Okay, kategorinya adalah di bawah skala ordinal. So yang ketiga adalah berkaitan dengan skala yang kita sebut skala sela, di mana skala sela ini adalah lebih tinggi daripada nominal dan ordinal, dan dia melibatkan sistem nombor. Sebagai contohnya, sela adalah antara nombor, ialah antaranya adalah antara 1, 0, 10, 20, 35 dan sebagainya. Itu contoh-contoh nombor-nombor yang kita kategorikan sebagai skala sela yang kita gunakan di dalam soal selidik kita. Okey, dan yang terakhir adalah berkaitan yang kita sebut skala nisbah, iaitu skala yang paling tinggi berbanding dengan skala yang lain, dan dia juga menggunakan sistem nombor. Tetapi apa beza di antara skala sela dan skala nisbah adalah skala sela angka kosong mempunyai makna sebenar. Okey, contohnya 0 darjah Celsius. Okey, ataupun kita kata 10.2. Okey, 10.01. Okey, di mana itu adalah yang kita kata kosong memberi makna, itu yang kita katakan skala nisbah. Okey. So ini jelaslah sebab you all dah expert belajar matematik dan statistik di peringkat sekolah ataupun peringkat pre-U dulu kan. Okey. Dan apa yang saya nak lihat apabila kita dah faham skala,
Maka apabila kita nak membina item atau kita nak membina soal selidik ataupun kita nak membina inventory dan sebagainya, maka kita kena jelas juga di antaranya adalah jenis-jenis soalan yang kita boleh bina. Okey, sebagai contoh, okey, jenis-jenis soalan yang kita ada adalah soalan yang tidak berstruktur, ataupun yang kita kata soalan isi tempat kosong, ataupun kita kata soalan yang berbentuk tabula tabula ataupun soalan yang berbentuk skala, di mana soalan-soalan yang berbentuk skala adalah contohnya soalan yang berbentuk skala Likert scales yang kita panggil, ataupun soalan yang berbentuk skala semantik, ataupun banyak lagi skala-skala yang lain yang memberi gambaran terhadap jenis-jenis soalan ataupun jenis-jenis item di dalam soal selidik yang kita pakai. Okey, sebagai contoh skala Likert 1, 2, 3, 4, 5. Ataupun semantic scale yang kita guna 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tu kan. Bisa semantic. Okey, dan banyak lagi skala-skala yang kita boleh gunakan di dalam soal selidik ataupun inventory yang kita akan bina. Untuk yang penting dia memberi maksud ataupun makna yang tertentu terhadap soal selidik yang kita akan bina. Okey. Dan seterusnya adalah soalan yang berbentuk kategori ya. Okey, soalan yang berbentuk pangkatan. Contohnya kita kata kita akan rankkan dia, pangkatkan ada 5 perkara yang berlaku ni antara 1, 2, 3, 4, 5 di antara paling suka ataupun paling tidak sehingga paling tidak suka. So mungkin kita boleh kategorilah antara 1, 2, 3, 4, 5 dan sebagainya. So itu adalah jenis-jenis antara jenis-jenis soalan yang kita boleh laksanakan. Okay, dan mungkin soalan yang berbentuk senarai semak ya. Sebagai contoh, saya percaya you all dah biasa dengan Muni problem checklist. Betul lah, dengan Muni problem checklist itu adalah senarai soalan yang berbentuk senarai semak. Okey. Itu jelas kat situ Okay. Dan seterusnya adalah beberapa perkara yang kita harus consider adalah berkaitan dengan isu-isu dalam kita memilih jenis soalan. Okey, yang pertama yang kita kena consider adalah jenis data yang kita kendaki, sama ada data itu nominal, ordinal, selar ataupun nisbah. Sebab jenis data yang kita guna dia akan memberi kesan kepada pemilihan statistik yang kita akan gunakan apabila kita ingin menganalisis data daripada soal selidik yang kita buat. Okay. Yang seterusnya adalah flexibility ataupun kita kata kebolehlenturan jawapan. Yang ketiga adalah yang kita harus lihat adalah bias gerak balas, sama ada banyak ataupun sedikit. Kadang-kadang soalan ataupun item yang kita bina adalah ada bias yang tertentu yang kita nak dia jawab macam itu. This is a bias dan sebagainya. Ataupun dia ada bias kepada budaya dan sebagainya. Yang keempat, masa yang digunakan untuk menyelesaikan sesuatu alat ukur ataupun ujian yang kita gunakan. Pemarkatan tu proses pemarkatan. Ya, susah atau mudah dalam proses pemarkatan. Yang kita nak campur dia tu, kalau pemarkahan untuk exam kan. So pemarkatan lebih kepada inventive engineering ni kita kata scoring. Oh, okey. Okay, itulah lain kali kita kena mengajar dalam bahasa Inggeris ni ke. Okay, sebab tak faham ni bahasa pemarkatan is a scoring. Okay. So okay, seterusnya di antara strategi di dalam pembinaan instrumen kita ada tiga strategi utama yang biasanya kita pakai. Yang pertama adalah yang kita sebut dia strategi rational, yang kedua kita sebut dia strategi empirical ataupun strategi factorial. Di antara contoh strategi factorial adalah contohnya kita pakai
Apabila kita bina dulu item, kita runkan, kita collect data menggunakan item kita. Sebagai contoh, kita pakai kaedah EFA, Exploratory Factor Analysis dan sebagainya. Okay. So, ini adalah proses. Kalau you boleh capture yang ini pun dah kira okey. Di antara pertama, ini adalah proses pembentukan sesuatu alat ukur. Okay. Yang pertama, kita kena tengok apa tujuan dia. Bermaksud kita tahu spek dia. Itu spesifikasi tujuan dia. Lepas tu baru kita boleh ubah tujuan ke dalam bentuk operasional dia. Maka bermaksud kita tahu variabel apa yang kita nak ukur dan apakah definisi operasional. Sebab itu di dalam penulisan tesis dan sebagainya, definisi operasional itu adalah sangat penting. Okey, lepas tu barulah kita faham dari segi pendefinisi trait dia. Okey, sebagai contoh, kita ada personality test, ujian personality kita nak bina. Okey, apakah trait-trait tertentu? Okey, operasinya dari segi kita tengok secara personality, ujian personality. Dan ujian personality itu kita mungkin kategorikan ataupun kita bagikan kepada trait-trait tertentu untuk mengukur personality. Maka kita kena faham apakah maksud sesuatu trait itu, barulah kita boleh menulis ataupun kita boleh bina, menulis item. Lepas tu barulah kita boleh cuba item itu dan kita analisis item dan akhirnya itulah kita buat pilot dan sebagainya ataupun kita buat ujian-ujian kita kata kajian rintis beberapa kali dan barulah kita buat item analisis. So di dalam item analisis ini kita boleh menggunakan SPSS dan itu yang kita akan belajar bagaimana nak membuat item analisis nanti. So bermaksud apabila kita jelas dalam proses pembentukan alat ukuran, dia adalah sangat bergunalah kepada kita, especially apabila kita nak buat penyelidikan dan sebagainya. Dan akhirnya apabila dah semua selesai, kita akan menyusun dan menulis borang akhir, bermaksud kita dah ada alat ukur yang kita bina. Alat ukur yang kita bina. Yes. Dan akhirnya yang kita kata standardisasi ni adalah kita kena tulis, kita dah boleh tulis dari segi standardize dia, dari segi pentadbiran dia macam mana, arahan dia macam mana, tempoh masa macam mana, bergantung daripada kajian rintis yang kita buat tadi. Dan kita juga menulis pemarkatan dan panduan interpretasi, apa maksud item, maksud trait-trait tertentu, skor tinggi, skor rendah dan sebagainya, dan apakah interpretasi yang kita gunakan dan sebagainya. Dan akhirnya yang kita tengok di dalam perkara itu juga, kita juga kena lihat dari segi analisis teknikal lah, iaitu dari segi keabsahan, kebolehpercayaan dan norma. Okey ini norma soal selidik Okey. Okey. Barulah akhirnya apabila kita dah dapat keabsahan, kebolehpercayaan dan norms dia, okey, bahasa Melayunya norma dia, barulah kita boleh kata alat ukur kita itu sedia untuk digunakan, sedia untuk digunakan. So maksudnya complete. Okay, sebab itulah kalau kita tengok, kalau kita beli alat-alat ukur yang established ataupun yang betul-betul dah dibina dengan baik, maka dia ada alat ukurnya dan dia ada manuals dan cara nak, dalam manual itu ada panduan interpretasi, panduan pemarkatan dan sebagainya. Itu adalah proses keseluruhan, proses pembentukan alat ukur. Okey. Clear? So itu yang kita kata tadi di dalam proses kita kata mencuba dan analisis item tadi, ini maksudnya dia melibatkan kajian rintis yang mana dia bertujuan untuk mendapat maklumat mengenai mutu ujian ataupun keabsahan ataupun kebolehpercayaan dan juga norma ujian yang alat ukur yang kita bina tadi. Dan di dalam proses menganalisis item ini, itu yang kita katakan kita buat analisis item menggunakan, contohnya kita boleh buat factorial analysis ataupun analisis faktor dan juga melihat kepada analisis reliability, reliability analysis. Okey, itu adalah beberapa perkara yang kita
gunakan dalam kita nak mencuba dan menganalisis item. Yang mana yang ini kita akan belajarlah secara praktikal nanti. Ini adalah secara teoretikalnya. Okay. Ini contoh. Apabila kita membuat analisis item, maka kita akan dapat Alfvén Cronbach reliability dia, kita akan dapat standardized item alpha, berapa nilai kebolehpercayaan dia, dan kita tengok juga dekat sini, kita boleh tengok item nombor berapa dan juga apa akan berlaku jika item itu delete. If item deleted bermaksud item kalau kita tengok if item deleted ni nilai dia makin tinggi, maksudnya item tu tidak sesuai lah. Maka kita delete dia jadi makin tinggi. So itu adalah konsep asas yang dia ada. Okey. Dan itu yang saya kata tadi, itu dan akhirnya yang saya sebut tadi akhirnya adalah berkaitan dengan manual ujian. So bila kita membina sesuatu alat ukur, akhirnya kita perlu ataupun supaya alat ujian yang kita bina itu lengkap, maka kita buat manual ujian. Okay. So di dalam manual ujian yang kita sebut tadi ada latar belakang ujian dan sebagainya. Kita ada standardisasi tadi, kita ada cara pentadbiran dia, kita ada arahan dia dan sebagainya. Itu yang kita tengok. Okay. Dan seterusnya kita kata tadi mungkin kita tengok dari segi kaedah pemarkatan dia, kaedah nak menghasilkan graf dan juga panduan interpretasi. Di dalam manual itu perlu ada. Dan di dalam manual juga biasa kita akan letak analisis teknikal dia dari segi keabsahan, kebolehpercayaan dan norma ujian. Okay. So ini adalah sekurang-kurangnya perkara ini perlu ada di dalam manual ujian yang kita laksanakan. Okay. So itu saja dari segi secara umumnya dari segi teorinya proses pembentukan alat ujian ataupun alat ukuran.